Berita perdana edisi Jumaat 24 Mac 2023 bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Kerajaan stabil, dasar jelas, berjaya tarik lebih banyak pelaburan luar negara. Tiada lagi monopoli Puspakom mulai 1 September 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kami mulakan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi. Lawatan tersebut berjaya mencapai matlamat utama untuk memperkukuh perdagangan Kuala Lumpur Riyadh. Tempoh kunjungan 3 hari mulai Rabu lalu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mempromosi dan menjalin kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Langkah itu bakal mencipta prospek masa depan lebih besar dalam hubungan bilateral dua negara yang terjalin sekian lama. Untuk perinciannya, kita terus sahaja bersama Andy Riza Rohadian langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Faris, Hazel, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan Malaysia bawah pimpinan beliau adalah stabil dan memiliki dasar pentadbiran yang jelas. Ia faktor utama yang berjaya menarik lebih banyak pelaburan dari luar negara. Paling jadi tumpuan, pelaburan Tesla dan Amazon Web Services, dua syarikat gergasi teknologi di peringkat global. Crown Prince Highness Mohammed bin Salman embarking on new areas which could be seen to be not only leading or in the Muslim world, but also quite phenomenal change in the global community. And with that sort of engagement, a commitment, I would certainly urge my colleagues, my friends, the Saudi business community to also take that opportunity to invest more in Malaysia. Ya, untuk itu Perdana Menteri turut mempelawa komuniti perniagaan Arab Saudi untuk turut meningkatkan pelaburan di Malaysia. Sektor-sektor penting yang pesat berkembang termasuk infrastruktur, teknologi digital dan keselamatan makanan harus diberikan keutamaan. Datuk Seri Anwar memberi jaminan kerajaan yang beliau terajui akan komited melaksana pelbagai pembaharuan bagi memudahkan pelabur asing membuka perniagaan. Now that we have a very stable government with clear, definitive policies, with commitment to ease the way of doing business and a commitment to reform, to support the business community and to support our national Madani agenda, I would appeal, therefore, to Saudi business community soon after Ramadan to send delegations and meet your counterpart, and we will, of course, encourage you to invest in various fields, as I mentioned. Ya, Perdana Menteri optimis kerjasama yang dijalin Kuala Lumpur dengan Riyadh bukan saja dapat menghasilkan impak positif untuk manfaat bersama, malah membawa perubahan besar kepada negara-negara Islam ke arah mewujudkan ekonomi yang lebih dinamik. Crown Prince Highness Mohammed bin Salman embarking on new areas which could be seen to be not only leading or in the Muslim world, but also quite phenomenal change in the global community. And with that sort of engagement, a commitment, I would certainly urge my colleagues, my friends, the Saudi business community to also take that opportunity to invest more in Malaysia.
Ya, pada tahun 2022, Arab Saudi merupakan rakan dagang terbesar, destinasi ekspor ketiga terbesar dan sumber import terbesar Malaysia di Arab Saudi. Nilai dagangan Kuala Lumpur Riyadh tahun lalu mencecah $10.26 bilion Amerika, peningkatan 159.2% berbanding tahun sebelumnya. Ini isyarat bahawa pasaran Arab Saudi perlu terus diberi perhatian serius oleh Malaysia. Hazel, Faris. Andy Riza Rohadian, terima kasih. Baik, pada hari kedua lawatan ke Arab Saudi semalam, Perdana Menteri mengadakan pertemuan tertutup bersama kira-kira 20 pemimpin utama industri perniagaan negara itu. Fokusnya tertumpu kepada perbincangan mengenai potensi kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Ini termasuk pembangunan beberapa projek bandar pintar bertaraf giga di Arab Saudi, antaranya NEOM, Mukaab, Red Sea dan Qiddiya. Pertemuan sejam itu turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Perdana Menteri kemudian menyaksikan pemeteraian 3 MOU antaranya syarikat swasta Malaysia dan Arab Saudi. Ini membabitkan dagang exchange berhad dengan Ajlan and Bros Holding Group Company, Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur dengan Wadi Mekah Knowledge Corporation, Cup International Senin Berhad dengan Ironman Technologies. Kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui kerajaan dengan menerapkan tata kelola baik nyata memberi impak positif ke arah pentadbiran yang lebih telus. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut menyifatkan tindakan itu berupaya menghapus amalan rasuah sekaligus meningkatkan imej negara. Pandangan sama turut disuarakan masyarakat yang melihat pentadbiran kini semakin berintegriti tidak kira di peringkat persekutuan mahupun negeri. Komitmen untuk memerangi rasuah yang telah menjadi suatu yang sistemik dalam negara ini harus diangkat dan itu yang dilakukan. Ada komitmen politik, ada wibawa untuk sama-sama melaksanakan perang terhadap gejala rasuah dan ketirisan ini. Kita ucap syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri. Ini memberi keyakinan besar kepada institusi seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan seperti Rasuah Pasteur untuk terus memajukan agenda memerangi rasuah. Ini baik untuk negara kerana ia dapat memperbaiki kedudukan indeks persepsi rasa negara yang semakin menurun dan juga memberi keyakinan kepada pelapor asing untuk datang melapor di negara kita. Secara ringkasnya kita boleh dikatakan bahawa ialah satu konsep yang memfokuskan kemampanan dan kesejahteraan. Saya yakin bahawa pentadbiran dan kerajaan yang telah dimenarajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tetap tidak akan berkompromi dalam mengembangkan masalah rasuah di negara. Perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor tidak lagi dimonopoli Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom selepas konsesinya tamat pada 31 Ogos tahun depan. Perkhidmatan itu bakal dibuka kepada syarikat swasta berkelayakan dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, pelawaan kepada syarikat swasta berminat dijangka bermula selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Langkah itu sejajar hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan berdaya saing dan memudahkan rakyat. Kalau selama 30 tahun yang lalu ini, Puspakom adalah the sole service provider dalam pemeriksaan kenderaan secara eksklusif. Selepas tahun 2024, tidak lagi eksklusif. Jadi tak ada lagi monopoli dari segi pemeriksaan kenderaan. Dan kita akan mempelawa mana-mana syarikat swasta yang lain yang ingin menawarkan perkhidmatan sama, kita akan pelawa mereka. Dan kita akan menilai mereka. Kalau mereka juga ada kemampuan yang sama, kita akan membuka perkhidmatan ini kepada syarikat lain. After 2024. Perjanjian konsesi Puspakom yang akan tamat 31 Ogos 2024 akan dilanjutkan 15 tahun lagi dengan penambahbaikan terma perjanjian sedia ada.
Pelaksanaan sistem pembayaran tol terbuka hanya melibatkan 5 lebuh raya sebagai perintis bagi memastikan ia dapat berfungsi dengan baik sebelum diperluas ke lebuh raya lain. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi Facebooknya berkata, meskipun beberapa syarikat konsesi lain menunjukkan minat, ia tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Sistem yang dicadangkan itu perlu dikaji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sepenuhnya. Ia bagi mengelak sebarang masalah yang akan menyusahkan pengguna. Selasa lalu, Datuk Seri Alexander mengumumkan sistem pembayaran terbuka akan dilaksana bagi membolehkan pengguna membayar tol menggunakan kad kredit dan debit selewat-lewatnya September ini. Lebuh raya terlibat ialah Lebuh Raya Sungai Besi, Lebuh Raya Baru Pantai, Lebuh Raya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur, Lebuh Raya Koridor Guthrie serta Jambatan Pulau Pinang. Malaysia mencadangkan sebuah agensi khusus untuk air ditubuhkan di Peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi melaksanakan agenda tindakan air. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, agenda itu memerlukan rangka kerja yang menumpukan peranan air sebagai tonggak menghubungkan hasil sosial, alam sekitar, ekonomi dan budaya. Tambahnya, PBB perlu terus membantu mewujudkan mekanisme bagi membolehkan negara maju menyediakan bantuan kewangan dan teknikal serta pembangunan kapasiti untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pembangunan mapan 6 SDG 6. The Water Action Agenda needs a framework that asserts water's role as the pillar that connects social, environmental, economic and cultural outcomes and be made a permanent agenda in the UN frameworks. For this purpose, a dedicated UN agency for water should be established. Beliau berkata demikian sempena persidangan air 2023 PBB di New York, Amerika Syarikat. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan yang medis. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Bertemu kembali. Program masak bubur lambuk Istana Negara memasuki tahun ke-5 penganjurannya. Dan tahun ini acara mengetengahkan resepi bubur lambuk Pahang diolah mengikut air tangan istimewa Chef di Cuisine Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Isi ikan tenggiri, ayam dan juga udang kering menjadikannya lebih istimewa. Turut menjadi kegemaran yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, bubur lambuk Pahang ini menggunakan resepi turun-temurun. Banyak, kalau boleh lebih banyak lagi daun. Tapi kalau bubur lambuk Pahang ni dia lebih menggunakan pucuk paku merah kan. Tapi susahnya cari kat KL, dapat sikit aja tadi. So tapi tak apalah, kita tahu dalam sayur-sayur lain lagi. Jadi ini kalau orang Pahang dia kata inilah bubur lambuk. Kalau yang lain tu dipanggil bubur daging ke, bubur cair ke, bubur apa. Tapi ni bubur lambuk dia pakai santan, udang kering tu semua. Resipi daripada saya pun belajar daripada orang Pahang. Lebih istimewa, Al-Sultan Abdullah bersama-sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan menyiapkan 2,500 bekas bubur lambuk untuk diedar kepada anggota polis dan tentera serta rumah kebajikan sekitar ibu negara. Program turut dijayakan 200 kaki tangan serta ahli kelab kebajikan dan sukan Istana Negara Keksin secara bergotong royong memasak 5 kawah bubur lambuk. Sazwani Samsu, RTM. Pencegahan, kawalan dan rawatan jangkitan TB perlu diutamakan bagi memastikan epidemik TB dapat ditamatkan menjelang 2035. Bagi mencapai sasaran itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengangkat tema "Ya, kita boleh tamatkan TB" sempena Hari TB Sedunia hari ini yang menekankan kerjasama semua negara dalam memerangi wabak tersebut.
merupakan penyakit berjangkit akibat kuman yang boleh membawa maut jika tidak dirawat. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan jumlah kematian tahun lepas akibat penyakit itu meningkat 12% sebanyak 2,572 kes berbanding 2,288 kes pada tahun 2021. Jumlah kes turut meningkat sebanyak 17% bersamaan 3,664 kes berbanding tahun sebelumnya. Pada waktu COVID-19 dengan adanya perintah kawalan pergerakan, waktu itu kurang pergerakan jadi kurang sebaran penyakit. Tambahan pula amalan memakai pelitup muka dapat mengurangkan jangkitan TB. Selain itu, peningkatan kes TB tahun lepas disebabkan pembukaan sempadan negara serta tiada lagi kawalan pergerakan pasca pandemik. Inisiatif KKM tahun ini termasuklah meningkatkan pengesanan kes TB melalui program saringan golongan berisiko tinggi serta memperkukuh saringan jangkitan TB pendam. Dan memberikan rawatan TB preventive therapy kepada mereka kerana risiko 5-10% individu latent TB boleh menjadi TB aktif. Malah, komitmen bersama terutamanya daripada negara yang mempunyai kes TB yang tinggi amat signifikan untuk mencapai komuniti tanpa TB. Asalkan you menetap di Malaysia atau you ada di Malaysia, rawatan akan diberikan percuma. Kalau semua negara ambil inisiatif yang sama, then kita dapat faster eradication of the disease. Salah faham dan stigma penyakit TB harus dihentikan. Marilah sama-sama meningkatkan kesedaran mencapai Malaysia bebas TB menjelang tahun 2035. Michelle Wang, RTM. Indeks harga pengguna IHP yang digunakan untuk mengukur kadar inflasi kekal pada 3.7% Februari lalu. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Tempoh sama menyaksikan peningkatan mata indeks kepada 129.8 berbanding 125.2 tempoh sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut kekal didorong peningkatan terutamanya dalam kumpulan restoran dan hotel sebanyak 7.4%. Manakala makanan dan minuman bukan alkohol naik 7%. Pengangkutan merekodkan peningkatan lebih perlahan sebanyak 3.7% berbanding 4% pada Januari 2023, sekaligus mengimbangi inflasi daripada terus meningkat. Selain itu, kenaikan turut didorong kumpulan hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah, pelbagai barangan dan perkhidmatan serta kesihatan. Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain serta perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan masing-masing merekodkan peningkatan 1.7%, manakala pendidikan mengembang 1.6%. Bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat dan meredakan inflasi makanan di luar rumah, kerajaan telah memperkenal inisiatif Menu Rahmah pada 31 Januari 2023. Bagaimanapun, hujan lebat berterusan sejak akhir Disember 2022 hingga Februari 2023 di beberapa negeri telah mendorong kenaikan harga makanan, terutamanya sayur-sayuran. Ekspor negara dijangka meningkat tahun ini didorong oleh kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat sebanyak 25 mata asas. Kenaikan itu akan menjadikan barangan tempatan lebih murah berbanding Amerika Syarikat, sekaligus melonjakkan permintaan ekspor Malaysia. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai menyasarkan kadar dasar semalaman OPR Amerika Syarikat akan terus meningkat sehingga 2 kali tahun ini. Dari segi kesan positif pula, apabila OPR meningkat di US, dia akan meningkatkan permintaan kepada barang-barang import. Di masa yang sama, dia akan menjadikan barang-barang Malaysia dilihat lebih murah berbanding dengan US dollar dan akan meningkatkan ekspor barang-barang Malaysia keluar negara. Jadi ini akan melonjakkan lagi minat untuk menambah kapasiti dan meningkatkan keluaran bagi pengilang-pengilang dan pengeluar di Malaysia.
Malaysia juga perlu mempelbagaikan ekspor negara agar tidak terlalu bergantung kepada pasaran Amerika Syarikat. Baru-baru ini, Lembaga Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah sebanyak suku mata peratusan, menjadikannya antara 4.75 hingga 5%, tertinggi sejak 2007. Skuad Harimau Malaya masih mempunyai masa untuk menampilkan prestasi yang lebih baik sebelum menghadapi kempen Piala Asia 2023 dan pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. Itu tegas Ketua Jurulatih Kim Pan-gon yang seperti kurang berpuas hati dengan kejayaan anak buahnya yang hanya menang tipis 1-0 ke atas Turkmenistan pada aksi persahabatan semalam. Pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim Johor itu, Malaysia mencatat kemenangan kali kedua ke atas Turkmenistan hasil jaringan tunggal pemain sayap JDT Akia Rashid pada minit ke-29. Bagi Pan-gon, kejayaan itu belum memuaskan hatinya kerana pemain dilihat masih bergelut mencari rentak dalam permainan berintensiti tinggi seperti yang dituntutnya. Pada saya betul daripada Akia. Akia tidak membuat pressing sama ada diubah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kali ini Faizal Halid, Mickey. I'm not complain, but how long we can maintain this kind of game? Because this kind of game we demanding physical, mental, discipline, teamwork. I demanding a lot of running, pressing, transition. So a lot of demanding. Some cannot catch up. So we have to improve because I think game fitness is very important. Because I think beginning of the season, I understand beginning of the season. We just play few games. I think we'll be better and better. Maybe June and September will be better. Hopefully better. Ini kemenangan kedua Malaysia ke atas Turkmenistan selepas menundukkan mereka 3-1 dalam aksi kelayakan Piala Asia 2023 di Bukit Jalil Jun tahun lepas. Selepas ini, skuad negara akan berdepan pasukan Hong Kong bagi perlawanan kedua Selasa depan. Baik, beralih ke badminton. Pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia dijangka meneruskan rentak cemerlang di Terbuka Switzerland 2023 apabila turun berdepan wakil Taiwan Li Chia-hao di suku akhir hari ini. Pilihan kedua itu sebelum ini marah selepas menumpaskan pemain Ireland Nat Nguyen di pusingan kedua semalam. Zijia yang tewas di peringkat separuh akhir All England minggu lalu bagaimanapun dipaksa berpeluh sebelum menang straight set 21-19 dan 21-15 ke atas Nguyen. Andai berjaya menewaskan Chia-hao di suku akhir hari ini, pemain ranking keempat dunia itu bakal beraksi di separuh akhir dalam kejohanan kedua berturut-turut selepas All England. Bagaimanapun, nasib berbeza dialami bergu utama lelaki negara Aaron Chia So Hoi-yi yang terpaksa pulang awal selepas tewas kepada gandingan Jepun Akira Koga Taichi Sato dalam permainan 3 set. Satu lagi bergu lelaki Ong Yu Sin Teo Yi pula berjaya melepasi pusingan kedua dengan menumbangkan pasangan Jepun Kenya Mitsuhashi Hikaru Okomara 15-21, 21-13 dan 21-15. Mereka dijadual bertemu pasangan Indonesia Muhammad Syahibul Fikri Bagas Maulana di suku akhir. Bergu campuran negara Chen Tanji Toh Yi Wei turut mara ke suku akhir apabila mengalahkan pasangan China He Jiting Du Yu juga dalam 3 set. Pasangan itu bakal bertemu pilihan ke-8 Robin Tabeling Selina Pick dari Belanda.
Skuad bola keranjang negara berpotensi membawa pulang satu pingat tidak mengira warna pada Sukan C 2023 di Kemboja Mei depan. Ketua Kontijen CDM Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali berkata, ia mungkin dapat direalisasikan jika dilihat kepada persediaan yang dijalankan ketika ini. Mungkin dari segi strategi dan taktik dia untuk dalam sukan tu, dalam mereka akan buat, mereka dah ada tapi mungkin mereka kemas kini sebelum pergi ke Cambodia lah. Jadi fasa ni lebih kepada intensive training dan memastikan bahawa setiap kelemahan dan kekuatan setiap atlet itu dapat mereka tampal dengan apa-apa yang. Beliau ditemui ketika meninjau latihan skuad bola keranjang negara di Stadium Maba, Kuala Lumpur. Seorang kanak-kanak dikejar dan cuba dipatuk seekor burung ketika beriadah di kawasan perumahannya. Perinciannya dalam hashtag malam ini. Lari tak cukup tanah. Itulah gambaran yang dirasai seorang kanak-kanak lelaki yang sedang beriadah dengan menaiki skuter di sekitar kawasan perumahannya. Siapa sangka kanak-kanak itu telah menarik perhatian seekor burung yang bertindak mengejarnya sambil cuba mematuk leher dan belakang kanak-kanak berkenaan. Sambil menjerit ketakutan dan menahan sakit, kanak-kanak tersebut terus memecut laju. Namun, burung itu tetap mengejarnya. Video berkenaan menerima hampir 3 juta tontonan di Twitter. Seni bela diri begitu sinonim dengan masyarakat Cina. Namun lain pula dengan yang ini. Kompilasi gelagat kucing beraksi persis pakar kungfu. Begitu mencuit hati. Dengan paparan pelbagai skill termasuk tendangan, tumbukan, menangkap dan mengimbangkan badan. Cukup jelas haiwan ini memang menguasai seni bela diri yang cukup mantap. Sukan pingpong dianggap sejenis sukan yang mengasyikkan. Selain tangan perlu tangkas mengawal lanturan bola, mata juga perlu tajam. Namun aksi pemuda dari Jepun ini berlainan sedikit. Mungkin bosan atau terlalu pakar dalam permainan di meja pingpong. Beliau memperagakan kemahirannya dengan pelbagai saiz gelanggang yang lebih kecil dan pastinya lebih rumit. Lihatlah, semuanya disapu dari belakang periuk hingga segala bentuk. Janji boleh bermain. Bakat yang luar biasa. Ya, betul. Apapun, saudara, berita perdana edisi 24 Mac 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.